peristiwa tsunami di Aceh ni terjadi kira-kira pukul 8 pagi 26 Disember 2004. Okey, kalau tuan-tuan masih ingatlah. Uniknya kejadian ini sebenarnya ia bermula dengan gempa bumi. Gempa bumi yang kuat, saya difaham, kalau tak silap saya 9.3 skala Richter. Kuat sangat gempa bumi itu. Bila terjadinya gempa bumi itu, jadi orang di Bandar Aceh tu semua keluar, duduk di tepi jalan, di depan rumah, di pusat membeli belah dan sebagainya. Tetapi tidak lama kemudian, ini benda yang tidak pernah terjadi. Dan selama ni kalau kita belajar tsunami itu dalam subjek geografi, apa itu tsunami, kita tak pernah tengok dengan mata kepala sendiri. Dan di negara kita dan negara-negara jiran pun sebenarnya tak banyak diperkatakan mengenai tsunami. Tetapi apa yang berlaku di Aceh adalah sebaik saja berlaku gempa bumi sekitar 9,3 skala Richter, tidak lama kemudian disusuli dengan tsunami, iaitu ombak dan air datang daripada laut memukul wilayah tersebut. Bukan saja di Aceh tetapi di banyak tempat di seluruh dunia. Di Aceh saja tuan-tuan, dianggarkan mereka yang terbunuh adalah 200,000 orang, hampir 200,000 orang di Aceh sahaja. Manakala yang hilang tempat tinggal, yang gagal dikesan almost 500,000, lebih setengah juta orang tuan-tuan. Bayangkan kejadian yang sangat besar. Kami wartawan lagilah tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan hanya membaca melalui akhbar, hanya mengikutinya melalui berita, TV, ketika itu internet tak berapa lagi lah kan. Tapi bayangkan, kami ditugaskan sendiri untuk terbang ke Aceh, melihat sendiri apa yang berlaku dan menulis dan menghantar berita kembali ke tanah air untuk tatapan rakyat Malaysia. Baik, Tuan Haji. Ya. Kalaulah kita boleh share, Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh share saat-saat awal ataupun detik-detik awal apabila Tuan Haji tahu tentang kejadian tsunami di Aceh ni. Silakan Tuan Haji. Mahfuz, kita bagi dulu video utama untuk memory kan. Saya akan tengok video ni dulu supaya saya yang lama dia mungkin dah tengok lah, yang mungkin lupa atau macam mana. Baru kita tunjuk video ni bagaimana air merempuh sejauh 7 km ke daratan Aceh. Mahfuz play dulu video, lepas tu kita akan cakap supaya saya dapatlah bayang betapa dahsyat bencana ni. Ôi mà dạng leo luôn. Bây giờขึ้น Real. Ya, Tuan Haji. Saya baru ketika gempa saya tak perasan. Sebab saya baru saja bergerak balik daripada hantar mak saya berlepas ke Mekah. Masa tu orang tengah terbang ke Mekah 26 bulan. Mak saya punya flight pukul 11 pagi. Alright. Jadi saya on the way balik. Oleh kerana on the way balik daripada Kelana Jaya, saya turun ke office. Bila sampai ke office, belum sampai lagi berita. Cuma orang kata air pasang di Penang. Air pasang biasa, air pasang kuat di Penang. Masa tu Tuan Haji di Kuala Lumpur ke? Di Kuala Lumpur. Okey. Saya masih di Glen Merian TV7. Okey. Jadi kecoh kata ada air pasang besar di Pulau Pinang.
waktu tu belum ada lagi berita apa semua Rin. Orang pun tak duga kali pertama kan. Saya ingat petang dalam pukul 4 barulah terbit perkataan tsunami. Katanya gempa di Indonesia, tsunami, dan tsunami ni juga merempuh Pulau Pinang. Waktu tu Rin, wartawan CNN Skubert yang lawa tu kan, Indonesian Belanda tu yang lawa tu, saya lupa nama dia, Skubert tu baru air dekat CNN. Jadi kita dapat tengok di CNN dah ada visual sampai, dan dia masih di Jakarta. Dia bagi tahu kata ada tsunami besar melanda gini. Pendek kan cerita dia. Hari kedua, hari ketiga berita dah besar lah. Dan kemudian hari keempat, kita tahu TLDM akan berangkat untuk hantar misi bantuan menggunakan kapal dia yang besar tu, KD Mawangsa nama kapal pengangkut tu. Jadi saya pun apply. Malaysia punya delegation media yang pertama, 7 media dibenarkan pergi. Saya pun jam lah atas kapal tu yang bertolak daripada yang first saya bertolak daripada Langkawi. Minta maaf, saya bertolak daripada Langkawi. Jadi naik, perjalanan dia tu 13 jam. Daripada Port Klang, perjalanan dia 13 jam. Dan waktu tu ration yang kita bawa dia adalah ration yang disumbangkan oleh banyak syarikat lah. Jadi tujuan KD Mawangsa pergi ni, dia akan turun di Lok Semawe, tak turun di Aceh. Oh, agak jauh tu bang. Agak jauh. Dia turun di Lok Semawe, daripada Lok Semawe ni kita kena travel lah. Jadi naik TLDM. Dan kemudian punggahkan ration yang besar, banyak tu ration tu. Itu saya ingat lagi lah, minuman yos, beras, roti, segala macam yang diberi oleh macam-macam agensi bantuan. Sampai. Itu pendek cerita lah. Sampai di Aceh. Untuk pertama kali saya tengok bila saya daripada Lok Semawe tu, kita dengar berita lah, orang dah mula sebut angka tu ratus ribu dah. Dalam hati rasa macam tak mungkin. Tapi waktu saya berada atas kapal tu, dia 13 jam tu, berita tengah besar lah. Maksudnya waktu tu information terkini dah masuk. Pasal Skubert CNN dah sampai di Bandar Aceh. Dia dah hantar visual. Oleh kerana waktu tu teknologi handphone pun belum boleh call daripada laut kan, satellite phone pun tak berapa okey. Kita tak tahu apa-apa. Cuma turun di Lok Semawe tu, kapal tu 5 knot je. Jadi perjalanan yang dianggarkan 13 jam tu, dia dah jadi sampai almost 20 jam. Lepas tu kita sangkut di pelabuhan untuk turunkan makanan. Sebab perlu dapat pelepasan daripada kerajaan Indonesia. Jadi lewat. Saya masih ingatlah travel, dan saya sampai di sebelah sana malam. Bila malam Ariel, kita tak nampak apa. Betul. Kita tak nampak apa. Tapi beberapa visual yang awal pada 72 jam pertama tu, saya sempatlah tengok. Skala kemusnahan belum dapat lagi dengan banyak. Yang pertama saya boleh ingat Ariel adalah bila sampai malam tidur dan jaga pagi. Bila jaga pagi Ariel, kenderaan tak ada, kita baru nak cari kenderaan apa semua. Dapatlah cari-cari, kebetulan ada seorang wartawan radio Islam Indonesia. Dia seorang pelajar universiti dan dia menjadi pelapor lah di lapangan. Dia junior sangat, sebab radio tu hanya radio yang di Universiti Islam Indonesia yang base di Bandar Aceh. Jadi radio tu hanya untuk orang Aceh je. Jadi saya dapat sewa kijang dia. Keluar je daripada lapangan terbang Iskandar Muda tu, bandara tu. Keluar dia barulah saya perasan, kata ya Allah ya Tuhanku. Maksudnya mana? Maksudnya sekejap, bila mana sampai jadi Lok Semawe, terus kena naik lori, truk makanan konvoi Malaysia tu, lebih kurang dalam 140 biji lori. Bawa makanan, travel lagi another 10 jam lagi. Betul, sampai ke bandara Iskandar Muda, di mana semua misi bantuan dunia base dekat situ, sebab airport tu je boleh menerima penerbangan C-130 masuk. Masa tu komersial dah tutup kan? Komersial semua dah tutup. Komersial semua dah tutup. Hanya tinggal penerbangan bantuan kemanusiaan yang datang daripada seluruh dunia. Cuma boleh menggunakan C-130. Jadi saya sampai dan dapat tengok. Dan akhirnya saya buat keputusan pada hari pertama lagi adalah untuk tidak bermalam di markas MKN, Majlis Keselamatan Negara ada buka markas di sana. Saya kata kalau buka markas di situ saya akan matilah dari segi story kan, sebab kita akan hidup dalam camp siang tu ronda-ronda dah tengok segala kemusnahan. Saya ingat
terkejut dia tu Rel, sampai kita rasa tak tahu nak mulakan story macam mana. Betul. Masa tu cross live ni belum ada, teknologi handphone belum lagi boleh buat cross live ni 2004, Facebook 2008. Saya pun tak tahu nak mulakan story daripada mana. Jadi MKM pula bagi tahu, kata kalau nak balik lapor diri, tapi penerbangan tak boleh dapat 24 hours. Kita akan tumpang mana-mana kapal terbang, sebab dalam perjanjian dia semua penerbangan yang akan masuk ke Bandar Aceh dia akan singgah di lapangan terbang Subang. Supaya dapat laluan hijau daripada lapangan terbang Subang, barulah dia akan masuk ke lapangan terbang Iskandar Muda, Bandara Iskandar Muda di Bandar Aceh. Jadi bila MKN bagi tahu tu, saya kata okeylah, maksudnya kita stay, kita nak balik 4 hari. Saya sampai tu saya rasa hari Khamis. Jadi edisi siasat akan pakai story hari Sabtu atau hari Ahad kan. Jadi saya ingat hari Sabtu balik sempat tutup story lah. Terkejut lah Ril, bila jalan je saya Ril. Saya terus tengok mayat bergelimpangan, macam-macam lah. Yang saya boleh ingat lah Ril, kita automatik lah lupa kita jadi wartawan ni. Sebab bila saya keluar saja daripada tempat tu, saya sewa Kijang kan, kenderaan Indonesia four wheel drive Kijang. Sini dipanggil Answer. Answer. Ya, Kijang. Apa Answer? No, Answer. Answer lama. Answer lama tu. Answer lama. Dia orang tanah panggil Kijang. Terus saja sampai dekat pintu tu, orang tu minta bantuan lah. Dia kata kalau saya pusing, saya jumpa jenazah, dia minta masuk kan dalam beg. Kami dapat beg mayat banyak dia. Saya ingat dalam 200-300 dia bagi saya. Apa saya nak buat, kita wartawan je dia. Last sekali tengah perjalanan saya tengok sekumpulan anak-anak muda daripada Nahdlatul Ulama sedang berdiri dan buat solat jenazah. Walaupun kita biar dia, tapi mereka dibuat juga solat jenazah. Lepas tu pacak bendera kan. Berarti tentera akan pacak bendera warna merah. Kalau ada orang lain jumpa, dia pacak bendera putih. Pacak bendera merah berarti kita menandakan kawasan tu ada mayat. Jadi Ray, bila sampai tu saya pun minta dekat tentera. Saya tengok dia bawa belakang lah, lori besar dia macam Black Maria gitu tu, bendera tu. Saya minta lah banyak lah juga Ray, supaya bila saya jumpa mayat saya pun boleh pacak kan. Sebab trup pertama akan pacak, trup kedua akan datang collect mayat. Kita pun habis 2 hari lah dia kerja pacak tu. Jangan nampak mayat pacak tanda. Kalau mayat tu di tepi jalan dia, saya letak je, saya selit je beg mayat tu di telah mayat. Tak berani lah saya nak masukkan mayat dalam beg mayat. Dan beg mayat tu banyak kan. Dan last kali bila kita jumpa dengan budak Nahdlatul Ulama ni, kita kata daripada awak berjalan kaki mencari mayat ke mayat, tumpanglah kita punya van, kita punya kenderaan ni, dia berempat kan. Sempit sikit saya kata, tapi mayat awak masukkan. Jadi setiap sepanjang perjalanan tu dia kan, jalan mayat kadang-kadang berhenti kan. 2 jam habiskan masa lah dia untuk tengok budak-budak Nahdlatul Ulama ni masukkan mayat di dalam beg hitam kan. Kita zip kan, beg mayat hitam kita zip kan, beg mayat hitam kita zip kan. Itulah hari pertama Ariel. Saya fikir cameraman saya pun tak tahu nak angkat kamera lah. Betul. Sebab kita biasa dekat Malaysia ni jadi wartawan. Paling besar pun pada waktu tu yang kita ada pengalaman tanah untur, kebakaran kan. Kita tak ada pengalaman skala yang seluas mata memandang kita melihat kemusnahan. Jadi itulah 24 jam, 48 jam 2 hari itu adalah hanya menjalankan kerja. Terlupa kerja wartawan ni, kamera lah stand apa tak buat, adalah pergi membawa 4 orang remaja daripada Nahdlatul Ulama Kepulauan Jawa ni. Dia baru datang ke Sumatera untuk masukkan mayat dalam plastik lah. Maknanya 48 jam pertama tu wartawan NTV7 tu Haji masa tu kerja kutip mayat bukan nak kisah pasal nak buat story ni. Maknanya bersama-sama dengan geng-geng Nahdlatul Ulama begitu tu Haji. Walaupun saya dah buat edisi siasat ni, kira kononnya kencang lah kat Malaysia dia. Buat ni macam-macam, hebat lah. Sampai sana telur masuk ke perut lah dia. Kita dah terkejut dengan tragedi kemanusiaan. Saya pun jadi bingung, tak tahu macam mana nak mulakan story. Nak ambil kamera, nak ambil apa dia. Kalau ambil master shot, nampak kemusnahan. Kalau kita ambil tight shot, akan nampak mayat. Pasal waktu tu mayat belum dikutip kan. Betul. Itu yang saya ingat 2 hari pertama tu dia lebih banyak jadi orang lah daripada jadi wartawan. Betul. Sampailah teringat hari Sabtu nak kena terbang balik. Apa story kita kan. Sebab Sabtu tu saya dah kena lari balik ke Bandara Aceh kan. Betul. Saya ingat fly balik ke KL.
buat story untuk 3 hari, ketuk story hari Sabtu untuk Sabtu malam, ketuk untuk hari Ahad malam, ketuk untuk hari Senin malam. Lepas tu terus hari Ahad tu cari balik kapal terbang. Jadi bila balik tu MKN kata okey, you boleh balik hari Sabtu. Sampai-sampai tapi pukul 4 petang akan ada satu C-130 daripada Denmark akan turun di lapangan terbang Subang, you akan tumpang, saya daftarkan nama you. Itulah Rin, yang saya boleh share kata yang pertama. Saya belum go deep lagi, cuma saya nak cerita pada saudara bahawa untuk pertama kali saya rasa macam terbelah dua lah. Kita orang Islam dia kewartawanan ni dia dah jadi macam secondary lah bila kita nampak mayat apa semua kan. Tetapi kengerian sebenarnya hanya muncul pada hari yang ke-8, 9 dan ke-10. Betul. Bila mayat mula busuk dan bila mayat mula bengkak dan berlaku kebakaran di kawasan kering. Ni saya cerita dulu lah. Itu dulu saya cerita dia. Saya pula nak kongsi sikit Manal. Kalau Manal pergi ke Aceh melalui laut, saya pula dengan geng-geng di utusan Malaysia terkapal-kapal Manal. Kerana ketika itu tidak ada penerbangan ehsan yang masuk ke Aceh. Kerana lapangan terbangnya ketika itu dah ditutup daripada penerbangan luar, di mana kerajaan Indonesia ketika itu hanya mengutamakan penerbangan daripada Palang Merah dan lokal ataupun tentera Indonesia sendiri. Ketika itu kerajaan dia masih belum membuat keputusan untuk membuka lapangan terbang itu kepada pesawat bantuan ataupun ketenteraan daripada negara luar. So apa yang kami buat ketika itu bang, abang pun kenal lah Datuk Khalid, Ketua Barang Utusan. Ya, Datuk Khalid Muhammad. Dia memberi kata dua. Dia biasalah bang dengan bahasa Penang dia, Mamak, saya tak tahu macam mana hampa nak sampai sana. Saya tahu hampa pergi segera, bawa berita tu segera, kita nak siar segera. Itu aja bang. Pergi segera, nak buat cerita segera, hantar segera. Itu je amanat yang dia beri. Sedangkan kami ni bang, tak tahu ni. Aceh pun tak pernah pergi. Nak naik kapal terbang turun dekat mana? Turun dekat Aceh dah tak boleh. Nak kena turun terdekat di Medan. Penerbangan pun tak ada. So apa kami buat bang? Kami kebetulan ada satu pesawat emas, itu pun antara hari-hari akhir lah, dia nak turun di Medan. Jadi kami naik kapal terbang tu sampai ke Medan. Apabila sampai di Medan bang, macam mana pula kami nak masuk ke Aceh? Kalau hari biasa tanpa bencana, kalau ikut jalan darat daripada Medan ke Aceh mengambil masa 9 jam. Itu kalau hari biasa yang tak ada bencana ni. Apabila berlakunya tsunami, jalan terputus terus. Ada yang mengatakan naik kereta 20 jam pun belum tentu sampai. Sampai kat Sumawe, pecah sana, pecah sini, bukit runtuh dan sebagainya. Nak dijadikan cerita bang, kami buntu. Kami dah sampai Medan, tetapi tak boleh lagi. Maknanya sebelah kaki dah sampai, tapi kaki lagi tak sampai. Inilah orang kata rezeki. Bidang kewartawanan ni kadang-kadang lucu bang. Di tengah buntu tu bang, kami, saya, Zulkifli Bakar, kenal lah, Wan Anang kenal lah, Bakar, dan juga fotografer saudara Halim Khalid, kami pergi makan di sebuah restoran Padang di Medan. Restoran Garuda. Dah tak tahu nak buat apa. Kan? Yang office kat KL duk telefon dia, bila hampa nak masuk Aceh? Bila nak masuk Aceh? Dia tak tahu betapa kita dah tak boleh nak masuk. So kami pun makan lah bang di kedai Padang, nasi Padang tu. Tiba-tiba kami ternampak 3-4 orang lelaki yang memakai overall. Gaya seperti pilot. Kan? Overall pilot. Kami perhati je. Tapi kami duduk meja agak jauh. Kemudian kami dengar mereka bercakap dalam bahasa Melayu. Maksudnya bukan Melayu Indonesia lah, bahasa Melayu Malaysia lah. Bahasa Melayu Riau. Saya kenapa? Saya kata kat saudara Zulbakar, bos, saya rasa diorang ni kita punya pilot ni, bukan pilot Tentera Nasional Indonesia ni. Jadi betul, dengar. Memang betul bang, kami terpandang dia punya tepi baju overall tu lambang TUDM. Sah, diorang ni pilot TUDM. Jadi kami memberanikan diri pergi ke meja mereka. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam tuan. Kita pun berkenal hari ni lah.
kami ni tuan, kami ni daripada utusan Malaysia ni, kami sangkut ni, kami nak masuk Aceh ni, tak tahu cara lah. Tuan ada cara tak? Tuan ni kan pilot TUDM, kot-kot ada kenal dengan pilot tentera Indonesia ke? Dia kata langkah kanan ni sebab esok pagi kami nak pergi kami nak masuk ke Aceh nak hantar barang. Bayang bang, daripada kami tak tak ada buntu dah macam mana nak masuk ke Aceh tu. Jadi kami pun bagi pilot TUDM tu offer, kalau kamu nak ikut boleh, tetapi masuk sekali dengan barang-barang, kursi tak ada, duduklah celah-celah barang ke apa bang. Di saat itu bang, kalau C1TO, dia kata You naik C1TO. No, kami naik CN bang. CN tu pesawat Indonesia. Kalau tengok, kalau Google CN tu, dia kecil lah, dia kecil. Okey. Kapal terbang kipas lah. Okey. Kan macam lebih kurang macam Firefly lah. Okey. Jadi itu orang kata apa, orang mengantuk disarungkan bantal lah bang. Bayangkan di Medan saya tengok beratus wartawan seluruh dunia tersangkut. Wartawan BBC ada, CNN ada, macam-macam lah, just name it lah. So kami pun senyap-senyap bang, subuh-subuh kami pun bertemu dengan pegawai dengan juruterbang tu dekat lobi hotel. Dia dah beritahu, okey kami duduk hotel sekian-sekian. Kami pun pergilah sekali, pergi dapatlah bang selit masuk dekat kargo, bahagian kargo tu, lalu kami terbanglah ke Bandar Aceh. Itu satu halangan. Semasa penerbangan tu bang, tiba-tiba seorang pembantu penerbangan tu bagi tahu saya, "Cik, nak bagi tahu sikit airport Aceh ni dah hancur." Jadi kalau hancur tu dengan control tower dia pun hancur. Bayangkan bila dia bagi tahu control tower hancur bang, kami kat dalam tu hancur hati kami bang. Control tower kalau hancur, macam mana kapal terbang nak turun? Betul. Kan? Jadi saya kata, "Tuan, biar benar, takkanlah tak ada siapa-siapa kat control tower tu." Dia kata, adalah cik, tapi jenis orang kata minta tangkap muat je. Maknanya orang yang jaga control tower kat airport tu pun meninggal sebab tsunami. So apa yang berlaku adalah dia orang ambil lah yang pengganti daripada mana-mana airport yang ada kat Indonesia lah, yang tak familiar pun dengan kawasan Aceh tu. Dan bayangkan sistem elektronik pun banyak yang rosak. Jadi kata pembantu penerbangan tu, macam ni lah cik cara, kita tawakal je lah. Mungkin kita kena guna kaedah manual lah. Saya pun tak tahulah macam mana pilot TUDM ketika itu yang dimasukkan dengan kaedah manual. Akhirnya kami pun mendarat lah bang di airport Belang Bintang tu. Dan ini yang sebelum saya nak pergi ke abang ni, saya nak cerita bang. Walhal airport Belang Bintang tu, kalau tuan-tuan tengok, kalau Sony ada gambar kami kat kemah tu Sony, itulah airport dia. Itulah airport dia. Airport yang sama kita pakai tu Rel? Ya? Yang sama lah. Tempat yang sama, semua berkumpul kat situ. Abang bayangkan, bila kami tiba je, bila pintu pesawat tu dibuka sahaja, saya muntah bang. Serius, saya muntah. Itu bayangkan jarak daripada airport tu ke Bandar Aceh tu agak jauh. Lebih kurang dalam setengah jam ke 20 minit perjalanan lah. Itu pun saya sudah bau yang sangat kuat tuan-tuan dan perempuan. Bayangkan 200,000 orang mayat. 200,000 mayat. Bau dia sampai. Kita itu saya buka pintu je, saya muntah kat situ bang. Itulah nak kata pengalaman pertama lah ketika, kalau abang tadi cerita, abang sampai-sampai je terus angkat mayat, saya pun macam itulah bang. Tapi bezanya saya sampai belum angkat mayat lagi, saya muntah dulu. Okey bang, bila kita sambung balik yang makna kata abang bila 2 hari permulaan, 2 hari pertama sampai tu, maknanya abang dengan kameraman apa semua pusing ke Bandar Aceh tu lah, kata macam mana? Pusing Rel, cuma saya tak benar akan ambil gambar pada awal tu sebab saya tak sampai hati tengok mayat kembung pecah, tangan tak ada, kepala saja. Jadi kita tak tahu nak buat story apa. Jadi last kali saya kata tak apa, BBC, CNN dah carry banyak video ni. Saya masa tu Rel, kita tak pernah dilatih untuk buat keputusan dalam keadaan macam tu. Jadi bila kita pergi, dia saudara Islam, jadi kita datanglah wartawan ataupun nak hormat jenazah. Nak ambil gambar ataupun mana keutamaan dia. Jadi kita pun tak pergi kelas fiqah.
bila sampai dalam tu fignya jatuh apa dulu? Fig Kejaya ke jatuh fig Umar ke? Jadi saya tak ambil gambar banyak pertama kedua sebab satu saya kagum dengan budak-budak Nahdlatul Ulama ni sebab dia umur 16, 17, 18 kan. Dia orang dah dihantar untuk buat solat jenazah ni. Pasal jenazah ni dia tak di kapan kan. Cuma nak angkat masuk dalam beg tu dia. Saya memang tak berani langsung lah. Setiap kali tengok saya akan berpaling sebab jenazah ni kebanyakan dah berpalut dengan lumpur. Baju koyak kita jumpa 100% semua telanjang bulat. 4 hari dah kembung lah. Cuma Ray, saya nak cerita satu peristiwa dia yang saya tak boleh lupa adalah sebelum kenapa story yang saya dapat yang paling ringan yang saya boleh buat story adalah saya sampai satu tempat ni nama dia Krong Raya. Krong Raya ya, Krong Raya ni dia bila dia macam ni kan dia tahu kan yang mana disapu ombak awal dia lapang 4 km tu. Ya. Yang mana kena laluan ombak yang kedua dia tinggalkan kayu rumah yang diambil pada pantai, ombak tu bawa dia akan kumpulkan di kilometer yang keempat, kelima dan keenam. Jadi mana-mana mayat yang tersepit dengan kayu tu dia terkumpul dekat tempat yang saya pergi ni. Dia ada balang gas juga yang hanyut daripada rumah yang kena tsunami. Ya. 2 hari lepas tsunami kan kemarau. Betul. Kemarau teruk dan akhirnya tabung gas ni meletup. Jadi kebakarlah kawasan tu. Bila terbakar, banyaklah mayat yang kepala, kan dia kan mayat tu dia separuh tuan-tuan, dia timbul ke atas dia pegang kayu kan, dia duduk atas kayu. Jadi bila terbakar, bahagian atas yang terterak atas kayu tu dia yang terbakar. Jadi itulah visual yang paling tak sadis yang saya ada. Yang lain saya tahu kalau balik office rail, APTN akan hantar gambar kan. Kita boleh dapat gambar daripada pembekalan antarabangsa. Saya tahu okeylah, saya cuma ambil gambar-gambar ni dan kemudian saya jumpa dengan satu budak yang kerja dia macam kutip tengkorak lah rail. Jadi dia kutip tengkorak. Maaf tuan-tuan, saya guna perkataan dia kutip jenazah lah, tapi dalam keadaan tengkorak dah terbakar. Dia masukkan dalam gundi, masukkan dalam gundi. Jadi itulah gambar yang saya dapat. Story yang pertama saya buat tu tentang budak tu. Tapi rail dia tak boleh bercakap. Traumatik tu sangat teruk. Jadi dia tak boleh cakap. Jadi saya tak ada interview. Ni nak balik dah ni pasal flight akan fly pukul 6. Pasal lapangan terbang macam sama je. Saya pakai belang bintang tapi saya panggil Skandar Muda. Jadi saya nak kerjakan waktu saya sampai dekat airport barulah saya interview. Saya interview sekali. Jadi budak ni saya tak dapat interview sebab dia terlampau trauma. Dan saya dapat rasa dia dia masa dia pungut tengkorak tu pun semua dia pun tak ada mission. Pasal tengkorak tu masuk dalam gundi, dia ikat, dia letak setempat. Dia collect kepala, tangan apa semua dia letak setempat. Jadi adalah bergundi-gundi tengkorak dekat tengkorak jenazah dekat situ. Saya ingat itu yang paling sesuai saya ambil. Kemudian saya balik sampai dekat airport saya dah tahu dah kita akan dapat satu flight untuk tumpang balik. Masa tu saya dah tahu lubang dah dia. Gunakan semua flight yang bantuan kemanusiaan ni. Kebanyakannya C-130 lah. Jadi sampai saya dapat interview lah beberapa orang yang bagi tahu keadaan. Ada orang masa tu anggarkan 500,000, ada yang dah anggarkan 50,000. Jadi kita tak dapat angka, tak dapat data. Bila saya nak balik dia dah timbul dah. Saya kata saya akan datang lagi. Tapi waktu tu saya dah tahu dah. Kita dah tahu makanan, duit apa semua kan. Jadi bila saya balik, saya sampai Kuala Lumpur, saya jejak kaki di Kuala Lumpur pada Sabtu dan turun di lapangan terbang Subang. Saya sampai di office, saya minta budak trainee yang ada tu. Saya tengok, korang ni semua trainee, korang ada lagi tak kawan-kawan di kampus? Tolong call kawan-kawan dekat kampus. Bagi tahu kata tolong gerakkan tabung lah. Saya kata saya perlukan sedikit wang tunai, saya perlukan duit untuk bawa ke Aceh sebab waktu tu rail. Setiap orang yang kita jumpa, saya tak semua makanan ada rail. Tapi orang masih lagi memerlukan tunai untuk kain kapan sebab kita di Malaysia kain kapan pula. Orang masih perlukan wang tunai untuk menggerakkan sedikit ekonomi. Dan itulah bermula saya naik jumpa dengan Datuk Syazali Ramli. Datuk Syazali yang sekarang ni adalah CEO Boston. Masa tu dia CEO. Saya kata, Datuk, 2 minggu ni blanketkan saya lah. Saya akan edisi siasat, pecah dua. Satu tim akan selalu buat story dekat Malaysia. Saya akan berulang-alik dan sentiasa ke Aceh. Dan saya minta izin Datuk lah. Kata selain daripada pergi buat laporan, saya nak buat sikit misi kemanusiaan lah. Saya brief. Dia kata okey lah. Dan itulah Cik Rail. Seterusnya kali kedua saya pergi, saya dah tak bergerak sebagai wartawan banyak lah. Banyak sebagai sukarelawan kemanusiaan. Maknanya daripada bila abang lepas 2-3 hari tu abang balik semula ke Kuala Lumpur.
Kemudian second time abang ke sana tu bila tu Pak? Jarak dia tu? Ahad pergi dah. Oh, maknanya tak lama Jejak lah. kaki hari Sabtu tu terus buat story load Okey. gambar. Aha. Saya ada AP assistant producer terlatih di siasat waktu tu dah bersiaran hampir 4 tahun kan. Okey. Dah cekap dah pasukan ya. Saya tinggal apa semua skrip apa semua jadi ni buat saya communicate dengan geng UiTM, meeting dengan dia orang malam tu dan saya minta dia orang kumpulkan duit sebab saya akan pergi sepanjang saya 52 hari tu saya 8 kali ulang alik. Oh, okey. Masa tu 52 macam hari mana? Fly kapal terbang airport dah okey ke bang masa time tu? Masa tu bukan ulang alik ni kali kedua saya pergi. Okey. Saya call Yayasan Bukhari nak minta duit tapi Yayasan Bukhari kata dekat saya Tun Mahathir ada bertanya dengan mereka kalau boleh berbuat sesuatu. Jadi saya beritahu dekat saya dipanggil untuk brief lah. Saya brief gini. Kemudian mereka setujulah dan masa tu saya jumpa dengan Kuazar. Kuazar adalah pengusaha feri di Langkawi. Okey. Jadi dia pun communicate dan akhirnya Yayasan Tun Mahathir kata Yayasan Tun kata dia keluarkanlah RM80,000 yang pertama untuk kita beli ration makanan apa semua ni lah. Dan kemudian Kuazar ni panggil kontraktor tanggalkan dia punya kerusi feri semua tu dan kita isi dengan makanan. Oh. Dan kumpul budak-budak daripada Langkawi untuk jadi sukarelawan. I see. Itu first time saya pergilah dengan feri. Oh, yang kedua tu pergi dengan ferry pula. Pergi dengan feri. Ferry tu turun di mana bang? Feri naik daripada Langkawi. Naik pada Langkawi, Yes, turun di? ya, turun di terus sampai hari ni. Ni saya cerita ni, lepas naik feri tu dia. Okey. Saya dah tak ambil Lok Semawi lah. Saya pergi masa saya sampai nak balik tu, saya dah dapat maklumat mengatakan ada satu kampung kebeluran. Jadi ada 2 orang doktor perubatan Turki yang menggunakan scrambler. Doktor perubatan Turki ni dia bawa ubat hanya untuk suntikan tetanus tak ada makanan. Dia bawa beg besar, tak ada makanan, tapi dia beritahu dekat saya, kata kat dia ada banyak kampung dekat dalam tu yang kebeluran sebab dia tengok food ration daripada Malaysia. Okey. Tapi masalah dia, bila food sampai kat sana, kita tak ada kuasa ke atas makanan. Tentera kita pun tak ada kuasa ke atas makanan. MKN pun tak ada kuasa atas makanan. Kita terpaksa serahkan pada kerajaan Indonesia. Jadi mereka yang edarkan. Jadi dia punya own MKN lah. Dia ada own dia punya MKN lah. Dia panggil posko apa dah abang? Lebih kurang itulah. Then dari trip yang kedua, dapat isi beras, dapat isi makanan dan saya satu pujilah dan waktu tu saya jumpa. Jadi saya ingat setiap kali saya live benda ni saya akan sebut nama dia Bayu. Orang Langkawi paling jahat, kaki busuk paling busuk di Langkawi lah. Ni orang panggil kata rebut tak empuk ni. Langkawi dia ni main motor besar sangat samsing. Okey. Bila saya sampai di Langkawi nak susunkan feri tu saya adalah masa 24 jam. Dan kemudian dia datang. Dia kata ni Mat, orang Langkawi biasalah semua orang dia panggil Mat. Mat, saya kata bolehlah tolong tak bang? Saya perlukan lagi duit tunai dan saya perlukan ubat putu dan saya perlukan ketip kuku apa semualah. Dan dia ni lah pergi ke semua pub-pub. Ni real. Walaupun orang mabuk keep the change kan. Jadi malam tu dia saya tak pergi pub, dia cerita kat saya. Dia masuk satu pub, dia minta semua Mat Saleh pelancong waktu tu. Semua waktu tu berita orang putih dah tahu. Pelancong di Langkawi semua dah tahu. Dia kata please lah keep the change untuk beer you all ni supaya duit ni boleh dibagi. Jadi Mat Saleh donate banyak. Kelab malam ni semua bersetuju. Semua yang baki daripada bayaran beer tu bagi pada Bayu ni. Jadi Bayu ni belikan saya ubat kutu, belikan saya ketip kuku. Sebab saya dah dapat laporan dah kampung yang tak makan ni. Jadi bila kami naik feri rail, kami dah siapkan juga. Dalam feri mesti ada sampan. Sebab feri tak boleh sampai ke pantai kerana pantai dah pecah banyak. Jadi kemungkinan terlampau cetek. Jadi feri besar jadi isilah dalam tu sampan 2-3 biji. Bila sampai dengan feri tu kita turunkan makanan. Daripada makanan kita kayuh. Nama tempat tu Paro. Paro. P-A-R-O. Paro. Paro. Dia daripada Bandar Aceh kita lalu Kurung Raya, jumpa Paro baru boleh menuju ke Melabur. Jadi dia berada sepertiga perjalanan untuk sampai ke Melabur. Kan tsunami itu hentak daripada Malahayati kan. Di paling yang Melabur tu yang sampai utara, tinggal 2-3 orang itu bang. Dia daripada Bandar Aceh nama dia pelabuhan Malahayati tu sampai ke Melabur. Panjangnya lebih kurang dalam 80 km juga lah, 80 km. So bila sampai dia rupa-rupanya ada 2-3 kapal layar yang daripada Langkawi dah sampai dulu. Mat Saleh daripada Langkawi. Yang menarik tu Rail, Mat Saleh ni pergi dengan sekumpulan 32 sukarelawan Sikh daripada Gurdwara
Gurdawara Bangsa. Hmm. Jadi anak-anak Sikh yang nakal-nakal ni, Ya. dia orang kata macam dia orang punya ada minggu tarbiyah lah dalam Sikh ni kan. Jadi mereka ni lah dihantar pergi ke Aceh. Jadi trup Langkawi ni kena balik. Lepas turun makanan dia orang kena balik. Di situlah saya uruskan makanan, saya uruskan ubat kutu. Dan yang menarik tu saya ada bawa Quran, lebih kurang dalam 1000 naskah Quran yang dihadiahkan oleh seorang oleh jawatankuasa Masjid Jamek. Okey. Masjid India. Okey. Jadi pergi dan kemudian apa ni kapal layar ni nama dia Sean Paquito. Nama kapal layar tu besar jugalah, milik seorang lelaki daripada Portugal. Nama kapal tu Sean Paquito. Yeah. Sean Paquito ni lah yang bawa sukarelawan daripada Sikh ni. Mereka mempunyai tenaga kerja. Dia orang punya kenderaan, itu sukarelawan. Saya ada aset makanan. Okey. Jadi kita NTV7 ni yang tinggal lebih kurang dalam 4-5 orang ni bergabunglah dengan Sikh tu. Itulah dia dengan duit yang ada tu, yang dibekalkan oleh kutipan derma kilat pelajar-pelajar UiTM dan orang-orang Langkawi. Saya bawa masa tu, saya ingat dapat dalam RM14,000. Itulah bangunkan surau yang pertama. Tuan-tuan, jangan salah faham, surau yang saya maksudkan ni bukanlah surau yang betul. Kita beli balik kayu daripada orang kampung. Orang kampung pergi kutip kayu-kayu yang hancur. Kita nak hidupkan ekonomi. Bila kita nak hidupkan ekonomi, kita create peluang kerja. Jadi kita beli kayu. Jadi orang kampung ni pergi kutip balik kayu-kayu rumah yang roboh yang di bawah air tu, kita beli balik kepada mereka. Dan kemudian kita upahlah. Bukan upah, kita ajak mereka bekerja dengan Sikh ni. Jadi saya bangunkan surau yang pertama daripada sisa-sisa kayu ni. Sebab kata seorang tu dia, waktu saya hantar makanan, penipuan makanan selalu berlaku. Ya. Maksudnya kan orang berebut makanan. Jadi kita bungkus packing untuk 100 orang, lah kali kita pergi check balik 60 je dapat, 40 hilang. Rupanya bila lori kita bergerak dia, dia orang buang makanan kita dalam hutan. Supaya orang-orang yang kebuluran yang kita ambil bekerja ni, mereka dalam keadaan nak dapatkan makanan lebih dia pecah mana sikit lah. Saya pun tak marah. Jadi bila sampai ke lokasi dia, makanan kurang 40 set. Jadi saya mengadu dengan seorang orang Indonesia. Dia kata selagi tak dibangunkan surau, tak ada agama, berarti masyarakat kita akan kucak-kacir. Kalau nak aman, dia kata meeting, pentadbiran, makanan, semua kena lokate di surau supaya orang ni balik pada agama. Itulah. Dengan duit yang ada tu, kita beli balik kayu dan 32 sukarelawan Sikh ni bangunkan surau yang pertama. Di situlah kami kumpulkan makanan. Daripada situ kita buat mesyuarat, kita agihkan makanan lah sebab ada lebih kurang 2,000 orang. Dan makanan kita bawa 8 tan, tapi duit tunai yang agak banyak. Dari situlah pengalaman saya bekerja dengan rakan-rakan rakyat Malaysia yang berketurunan Sikh dari Gurdawara di Bangsa. 32 mereka, tambah Sean Paquito, seorang lelaki Portugal, dan kami 3 orang daripada NTV7 berkampung di satu tempat yang 2,000 orang mati dan 2,000 orang hidup. Dia ada penduduk lebih kurang 4,000, 2,000 orang mati. Okey bang, kita berkongsi benda yang sama. Apabila untuk pertama kalinya kita melihat ribuan mayat berada di depan mata. Paling tinggi bang, saya berani bet lah, paling tinggi kita tengok mayat depan mata 5-6 orang ni accident je di Malaysia ni. Tetapi ketika kita sampai di Aceh, ribuan mayat di depan mata. Mungkin abang boleh share apa antara momen yang cukup mengesankan abang apabila abang sampai bermula daripada Lok Sumawi masuk ke Bandar Aceh, apabila melihat sebegitu banyak mayat, apa yang benar-benar meninggalkan satu kisah yang cukup menjentik perasaan abang ketika itu? Satu lah masuk hari yang dah belas-belas hari dah lah. Yang lain kita tengok mayat sama lah kan. Ada 2 tapi saya ambil yang ni lah yang paling tragik. Bila nak buat laluan air supaya takungan air, kan keladak tu dia bawa keladak lava kan. Lava yang meletup daripada tengah laut tu, dipukul oleh ombak. Jadi dia kan selut dia pekat. Jadi banyak kampung, banyak tempat tak boleh dibangunkan balik. Jadi pada waktu tu jentolak dah boleh masuk. Jadi jentolak ni dia crane, kita panggil apa yang korek tu? Excavator ke? Apalah. Yang korek tu apa? Backhoe. Jadi
kami rental satu pek ho tu bagi membolehkan pek ho ni bekerja dan keluarkan saliran air supaya bau busuk di belakang surau tu tak ada. Jadi pek ho ni tengah korek dia. Saya tengah tunggu. Tak ada apa motif pun saya tunggu. Tiba-tiba dia cakuk angkat naik, dia tercakuk tubuh seorang kanak-kanak mayat yang dah ada dalam selut lumpur tu. Saya pergi tuang air mineral dekat muka tu nak tengok budak ni, saya jadi macam bodoh lah ya. Jadi kebetulan saya pegang mineral yang besar tu kan. Saya pergi tuang dekat muka mayat tu dan tengok itulah yang saya rasa. Satu, saya tak tahulah kenapa waktu tu mungkin saya teringat anak saya sebab mayat tu dalam usia 5 ke 7 tahun. Jadi bila saya tuang tu, dia tak hancur sebab dia terpendam dalam selut. Jadi dia tak lalu kena hujan panas kan. Jadi saya rasa itulah yang saya tak boleh lupa lah. Bila saya basuh muka dia tu, saya kata rupanya dia dalam 4-5 tahun. Kebetulan tahun 2004, saya adalah anak yang baru usia 6 tahun, anak perempuan saya. Dan mayat tu lah mayat perempuan. Saya ingat berbulan, saya ingat hampir setahun juga lah dia. Saya balik dan selalu mimpi kan muka dia lah, because bila saya basuh, saya sapu kita berasa macam yakin kan, kita tak takut kesiannya baby lagi, tak tahu anak siapa kan, saya membasuh muka dia. Kemudian dah turun kan, kita ada beg mayat tu, kita masukkan dalam beg mayat. Masa kejadian tu berlaku tak ada apa lah, tapi bila saya balik tu setahun lah saya mimpi kan benda tu dan tiap-tiap kali mimpi bangun menangis lah dia. Menangis. Dan saya ingat saya lebih sayangkan anak-anak saya lepas peristiwa tu lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selama 47 minit, sekejap ya bang cerita benda sedap ni, sekejap je dah. Kita ada orang ibu 47 minit sampai. Okey. Terima kasih kepada 900 yang menonton kita ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada pukul 9.10 lebih kurang tadi, kami berdua, saya dengan Tuan Haji Zainal, pada yang baru masuk lah, yang baru tengok streaming kami ni, kami sedang berkongsi pengalaman kami lah waktu kira-kira 10 tahun lepas ya. Ketika itu kami terlibat dalam misi membuat liputan tragedi tsunami Aceh. Ketika itu Tuan Haji Zainal bersama NTV7 dan saya sendiri ketika itu di meja jenayah di Utusan Malaysia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya ada soalan ni bang. Kalau boleh saya nak utarakan, boleh tak mohon Tuan Haji kupas sedikit tentang perkara kalau nak makanan kena bangunkan surau. Dahulukan agama dulu baru dapat makanan. Agak menarik. Mungkin dia minta Tuan Haji kupas sikit. Nama orang tu dia seorang orang alim juga, orang alim lah saya rasa kan, tapi tak nampak lah semua orang dah tak ada pakaian, tak ada apa. Jadi saya agak stres lah waktu tu dia sebab makanan tu selalu hilang. Jadi kecoh lah. Saya nak pukul orang tu tidak lah, tapi saya rasa macam saya tak nak gajikan orang ni lah. Because satu, setiap sukarelawan saya bagi 2 pack, mereka akan dapat lebih 1 pack daripada orang kampung. Sebab kita dah atur kan, beras yang 5 kilo tu dia, kita letak minyak, minyak masak, kita letak gula, lepas tu kita akan masuk duit. Tapi duit saya letak celah, tak boleh ambil lah pasal plastik tu kita dah ikat malam kan. Sukarelawan nasi kita dah ikat. Tapi beg tu tak pernah cukup. Saya kira rumah dalam kampung tu katalah 60 kan, 100. Kita keluarkan 100, lepas tu petang saya pergi 40 rumah, 30 rumah tak dapat pack tu. Maka saya dah barang ni, saya dah hilang kontrol lah. Sama ada orang pukul saya atau saya sebelum saya pukul orang pukul saya lah, saya orang luar kan. Datanglah satu orang bagi tahu kat saya, dia kata kalau kita nak jadikan benda ni okey, kena bina dulu surau, balik pada agama. Maksudnya ada surau, kita mesyuarat dalam surau, kita muafakat dalam surau. Makanan ni kita letak, sebab makanan sebelum tu letak di tepi pantai je. Jadi tak ada muafakat, sembahyang waktu pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi itulah yang dia kata balik, dia macam ingatkan kita pada agama lah. Bina surau, lepas tu kita musyawarah dalam surau, kita putuskan semua dalam surau. InsyaAllah dia kata kalau keputusan tu berlaku dalam surau, kejujuran orang, amanah orang akan ada. Itu yang saya minta budak-budak Sikh tu bangunkan surau tu. Jadi kita bangunkan dalam 2 hari dia. Surau jangan tuan-tuan bayang macam surau di Malaysia, ini ada kayu-kayu terbuang dia. Kami pasang balik pacak tiang,
keluasan dia tu cukup lah untuk 30 orang tidur. Sebab dia kayu-kayu daripada rumah yang pecah aja. Tu kita gajikan orang dan buat. Dekat surau tu lah dia barulah under control sikit lah. Bila kita panggil ketua kumpulan macam setiap kampung dia jaga 20 kampung ni ada 20 rumah, kampung ni ada 15 rumah, kampung ni ada 8 rumah, kita kira isi keluarga dan kita akan atur lori. Lori ni bawa, dia pusing kampung ni turunkan. Jadi ada orang pemegang amanah lah. Itu yang saya nak detailkan bahawa bila ada kemusnahan, yang pertama mesti kita bangunkan tu adalah agama. Supaya kita buat musyawarah, kita capai muafakat, dan kalau kita janji pun kamu ambil barang ni, pastikan kamu hantar. Jadi ada benda berlaku dalam surau. Ada agama, solat waktu, solat jemaah, semua orang yang menjadi sukarelawan tu bersolat sekali. Semua orang yang menjadi sukarelawan tu dapat mendengar bayat, boleh mendengar syarah, boleh mendengar tausiah. Agama hidup balik, kejujuran akan meningkat. Itu yang saya maksudkan tadi tu. Baik Tuan Haji, saya bila cakap Tuan Haji di Aceh ni, saya teringat kalau tak silap saya lah, Tuan Haji ada bawa a group of budak-budak muda pergi ke Aceh untuk belajar cara-cara buat kerja-kerja CSR ni, betul Tuan Haji? Ya, daripada mungkin boleh share sikit dengan kami semua. Rakan muda Perlis. Bila trip yang ketiga, Datuk Seri Syahidan Kasim ni panggil, dia kata, Zainal, okey, kali ni Perlis pula nak isi feri ni. Dia kata, hang jangan minta duit kat Tun Mahathir dah. Ni kami Perlis nak keluarkan duit. Masa tu dia MB Perlis. Okey. Dia bagilah dekat saya lebih kurang 8, saya ingat 40 orang lah kot. Lebih kurang, dan 20 orang adalah wanita UMNO dan 20 orang adalah rakan muda. Jadi waktu saya pergi dengan mereka ni lah berlaku peristiwa gempa kedua tu. Yang tak ada tsunami tu. Kan dia ada gempa susulan dalam tempoh 2 minggu tu. Jadi saya bawa grup ni, kami menyewa satu rumah. Kebetulan nama tempat tu adalah Puncak Bogor. Tapi bukanlah di Bogor. Puncak Bogor di Bandar Aceh, di mana ada rumah sewa. Kita nampak ke bawah tu pantai kan. Jadi trip kedua oleh kerana Datuk Syahidan sponsor, jadi saya bawa lah sukarelawan Perlis ni. Termasuk 2 orang gadis berketurunan Siap. Saya tak tahulah, mungkin kerana UMNO tu ada hubungan, bawa lah dia orang ni. Yang saya ingat ni kan, kenapa? Bila malam tu saya sewa satu rumah, tak boleh sewa hotel semua tak ada dia. Pada malam tu lah goncangan yang kedua berlaku. Yang mana budak-budak ni pengalaman pertama, kakak-kakak wanita UMNO ni semua meraung dan sangat takut membayangkan tsunami kedua datang. Sebab goncangan tu kan besar. Goncangan pertama adalah 9.3. Goncangan yang kedua 8 lebih skala Richter dia, tapi tak ada tsunami. Jadi kami lari turun, semua orang keluar, masjid azan, dan saya boleh ceritalah, kata budak-budak ni menangis yang Allah, lagilah nak kawal makcik-makcik wanita UMNO, sebab semua orang terbayang akan berlaku tsunami sekali lagi. Sebab goncangan tu real. Dia masa saya berdiri tu, kita tak boleh berdiri. Dia seperti bumi diayak. Dia gempa ni tuan-tuan, dia bukan gegar laju macam tu real. Dia betul-betul ayak macam tu je, slow je. Kita tak boleh bangun. Kalau orang naik motor, dia akan jatuh motor. Kalau berdiri, kita akan off balance. Dia bukanlah gegar, dia adalah ayakkan bumi. Dan bila bumi tu ayak real, semua benda bergerak serentak. Dia menghasilkan bunyi seperti ular tedung. Bunyi dia macam tu. Sebab ayakan tu menyebabkan saya tak tahu lah apa bangunan pokok berlaga dengan angin atau apa, dia ada hasil satu bunyi yang saya ingat lah. Dia seperti berjuta-juta ular tedung mendesis serentak. Itu macam tu saya gambarkan bunyi dia. Dan waktu tu lah Rin, saya jadi panik kerana semua orang membayangkan akan berlaku tsunami. Tapi kemudian saya nampak semua orang tua-tua suluh ke sungai. Di bawah Puncak Bogor tu ada satu sungai. Dia orang suluh-suluh ke sungai, dan semua orang beritahu pada saya, insya-Allah tidak akan ada tsunami. Saya kata, kenapa? Kalau dia kata dulu sungai ni cetek. I see. Sekarang air sungai tu kekal. Dulu dia kata waktu yang berlaku yang pertama bawa tsunami tu, air sungai ni semua surut hingga boleh tengok dasar dia. Main dia tarik dia tarik air tu dulu, baru dia akan spin. Yes. So dia kata barangkali tak akan kena lah. Cuma Ril, waktu tengah kalang kabut tu, saya nampaklah satu kedai cyber cafe. Dan seorang lelaki tengah berdiri, dia pakai tower dia pegang kasut kat tangan dia, kasut kerja hitam kan, kasut kerja kilat dia tu. Saya lari pergi lah sebelah dia. Saya kata, Pak, dulu masa tsunami-nya gini ya. Dia diam je dia. Rupa-rupanya dia trauma dia dah keras macam patung. Keras dia macam tu. Pakai tower. Saya khamat dekat telinga dia kan. Allah Akbar, Allah Akbar. Dia tak boleh bergerak.
Trauma. Trauma. Hinggalah saya terpaksa tarik dia bagi dia duduk. Lepas tu dia diam. Lepas tu bila saya ingat lepas lebih kurang dalam sejam baru keadaan tenang lah. Baru orang confident kata tak ada tsunami, tak ada tsunami. Masjid tengah membaca Quran. Orang semua yang mana tepi jalan semua berhenti baca Quran. Semua orang buka Quran. Siapa yang ada Quran bakat baca Quran. Satu Quran, 5-6 orang bakat baca, menjenguk-jenguk baca Quran. Baru disahkan tak ada tsunami. Itulah. Saya rasa dan lepas tu trip yang seterusnya saya tak beranilah bawa sukarelawan dia. Sebab nak menguruskan dalam jumlah yang besar dan orang yang tak terlatih untuk menghadapi bencana agak sukar lah. Dan bagi perjalanan yang seterusnya tu saya hanya pergi sekali lagi dengan Wan Kamarudin dan Dang Suria. Nanti cerita part tu saya habiskan dulu. Okey Haji, kita ada pertanyaan. Ramai orang bila bercakap tentang tsunami Aceh tu, bagi mereka yang tak sampai ke sana, yang hanya mengikuti di akhbar-akhbar pada ketika itu dan TV pada ketika itu, tentang kekaguman di mana banyak masjid-masjid yang seolah-olah tidak terjejas langsung dengan peristiwa gempa bumi dan tsunami ini. Kalau tengok gambar-gambar di internet sehingga sekarang pun kita boleh tengok, kalau satu masjid tu berdiri, keliling semua tu dah hancur dah jadi puing-puing. Tetapi ada masjid yang terus kukuh seolah-olah tidak tersentuh langsung bang. Mungkin mungkin abang boleh ulas sikit sebab ramai penonton kita ni dia nak tahu betul ke benda tu ataupun macam mana. Abang yang ada sendiri kat sana, mungkin abang boleh share dengan kita. Subhanallah. Cuma saya boleh bagi tahu kata secara logiknya Aceh adalah kawasan miskin. Orang mendirikan rumah ni daripada papan dia. Manakala masjid dibina daripada batu. Secara sains dia, secara geologi dia, air tu dia pukul semua rumah sebab rumah-rumah ni rumah orang miskin yang dibina daripada kayu. Hancur. Manakala masjid di Aceh ni banyak dibina oleh dermawan. Bangunan dia batu okey sikitlah. Jadi taklah banyak macam masjid Bandar Aceh tu unik lah. Pasal ombak naik. Kalau tengok gambar yang Mahfuz tayang tadi tu, ombak yang tinggi tu jarak dia 100 meter aja daripada masjid Baitur Rahman tu di Bandar Aceh tu, masjid utama Baitur Rahman tu. Tapi lantai masjid Baitur Rahman seinci pun tak dinaiki air. Tak cecah air. Langsung tak dinaikkan air. Hanya menara dia saya nampak kan, menara dia saja yang retak. Tapi ada satu peristiwa dia, saya tak ingat hari ke berapa. Saya berbual dengan Hasmat lah, bomber Malaysia kan. Dia bagi tahu kepada saya dia ajak dia balik. Saya kata malam lah, saya tak tahu nak mengopi di mana, saya patah balik ke MKN, tempat MKN. Kebetulan pada waktu tu ada truk bawa buah langsat. Jadi kami media diminta datanglah merasa buah langsat sebab buah langsat tu dibawa oleh tentera Malaysia lah kot, kiriman daripada Malaysia apa. Jadi malam saya selalu balik ke rumah sewa, tapi malam tu saya pergi ke situ dan bomber tu cerita pada saya. Saya tanya dengan abang dah keluar banyak ni bang. Apa pengalaman, apa yang abang dah nampak? Kami bertukar-tukar cerita lah. Tapi dia kata satulah peristiwa, dia kata ada satu masjid bila bergegar dia, kubah dia jatuh. Kubah dia jatuh seketul dan jadi dia kata oleh kerana kubah tu jatuh, dia tak perasan apa pun real. Cuma dia masuk tak ada apa. Dia orang masa hari yang dia cari operasi tu, mereka dah patut balik sebab dia tak mungkin lagi ada yang hidup. Tapi oleh kerana Malaysia nak tunjuk semangat setia kawan, waktu orang lain dah close operation, kita masih stay. Jadi bomber masih buatlah kerja-kerja yang bantuan kemanusiaan yang lain, bukan lagi menyelamatkan mangsa. Jadi dia kata satu kali dia lalu, dia nampaklah kubah tu jatuh, dia cuma teringin nak tengok kubah tu, dia telah tunduk. Itu yang saya kata, dia kata dia telah melihat seorang wanita berada dalam keadaan duduk dengan telekung dan membaca Al-Quran. Dia kata nampak semua benda terjaga dengan baik. So dia kata itu pengalaman dia lah yang dia cerita dekat saya, yang meninggalkan kesan jugalah pada saya kan. Dia kata saya nampak lah mata dia nak menangis kan, dan saya nampak kata ayat yang lebih jelas iman dia sangat meningkat lah. Maksudnya kalau tuan-tuan yang di rumah ni tuan-tuan rasa kebesaran Allah dengan melihat masjid tak musnah. Tapi saya rasa abang bomber ni antara yang Allah izin dia lihat waktu kalau datang bencana, mereka yang berada di depan Quran, di dalam masjid, dalam wudu, bertelekung. Jadi kalau untuk orang perempuan tu, saya boleh ambil gambaran lah, kata
kemuliaan tekung, kemuliaan membaca Al-Quran, kemuliaan berada dalam wuduk. Jadi satu masjid tu mati semua pasal masjid tu berada dalam garisan 3 km. Okey. Jadi 1 km hingga 4 km ke pantai, siapa yang kena ombak tu semua mati. Yang selamat ni rumah mereka yang 5, 6, 7 ni sebab hujung ombak kan. Ya. So itulah kalau cerita masjid tu, dia cerita pada saya, mata dia bergenang lah tu, dia bagi tahu kata, dia tunjuk kat saya lah kan. Sejak tu dia pun tunjuk Quran kecil dia dia pun simpan Quran kecil dalam beg dia lah. So dia kata sebenarnya ni bukan peralatan ni, tetapi hari ni jadi peralatan lah. Dia selitkan satu Quran kecil lah, yang Quran besar tapak tangan tu. Kerana dia sedar bahawa dia dah tengok kan, kalau jadi jenazah pun kata dia dalam keadaan yang secara mata kasar kita tengok hasnul khatimah lah matinya. Tu dia memberitahu saya pun nak bawa ni juga satu lah. Dia tunjuk Quran ni. Itu pengajaran untuk dia lah, rezeki pada dia macam mana meningkatnya keyakinan dia bahawa hubungan akrab dengan Quran ni kurang-kurangnya terbuktilah ada kelebihan melindungi kita ketika bencana yang besar tu dia. Okey bang, yang masa kemudian yang abang pergi dengan Dang Suria semua tu, itu misi apa pula bang? Lepas saja saya balik, UiTM, budak-budak UiTM yang saya suruh buat satu trip ni je, dia orang dah buat banyak, dia orang dah mula-mula dia nak kutip duit tak boleh kan. Lepas tu dia collect duit banyak di universiti, UiTM sana, UiTM sini bagi. Bila masuk 3 minggu real, kanak-kanak diserang kutu sebab tuan-tuan kena ingat rumah tak ada. Jadi dia orang tidur di bawah tenda je, kemah-kemah yang dibangunkan. Di mana waktu tu tarpan lah orang Kedah panggil, kemah-kemah ke tarpan lah. Bila dibangunkan, dia orang tidur dengan dia orang tak mandi sebab bekalan yang bersih tak ada, ramai budak tak mandi. Jadi waktu sebelum saya balik tu, saya dah diberitahu oleh penduduk tempatan tolong dapatkan ubat kutu. Dia orang nakkan gunting dan ketik kuku sebab kuku budak-budak dah panjang kotor. Waktu tu real, pinggan tak ada. Okey. Jadi biasanya kita masak Maggi, katalah hari tu saya ada satu kemah ni lebih kurang dalam 200 orang, makcik-makcik dan juga kanak-kanak. Jadi kita akan tuang je terus 60 pack Maggi, 70 pack Maggi masak sekali lah. Okey. Jadi seorang tuang, jadi kita akan pastikan kita masak tu real, Maggi tu tak berkuah. Sebab pinggan tak ada, budak-budak akan makan daripada dalam daun je. Sebab pinggan tak ada kan. Jadi satu kali tu ada satu cerita pun macam kena terima lah hakikat dia kan waktu tu. Jadi ada kita beli kain plastik biru yang selalu orang buat warung-warung tu dia. Plastik saya pun potong plastik tu jadi 2 panjang. Jadi plastik tu panjang kan. Maggi tu tuang tumpuk atas plastik tu lah, panjang je kan. Jadi macam kita tengok dalam filem Tamil kan. Tuang je lah, lepas tu siang basuh je. Kebersihan agak kurang lah. Bila dia orang bagi tahu, saya kata budak-budak ni dah dipenuhi kutu. Bila saya balik, saya pun bagi tahu dekat budak UiTM tu, saya perlukan duit tapi saya tak boleh beli ubat, jangan beli ubat kutu di KL. Sebab saya akan bergerak lagi sekali dengan ferry di Langkawi. Kali ni Tuan Mahathir balik dan sponsor lagi 80,000 untuk bawa ferry lagi. Jadi tak mula pergi dengan Tuan Mahathir, second ferry 80,000, pergi dengan Saidan Kasim, sekali lagi ferry Tuan Mahathir bagi lagi 80,000 melalui yayasan Tuan Mahathir tu. Jadi trip yang ketiga tu lah. Saya bawa Dang Suria dengan Wan Kamarudin, saat saya balik cerita dia orang nak rasa kan. Lepas tu saya kata apa susah, naik ferry je. Dia orang ikut tu lah yang di mana Dang Suria dan Wan Kamarudin menjadi tukang main shampoo kan budak lah. Dang lah aja pasal budak perempuan kan. Kita pun shampoo pakai, kita buat kutu mana pernah pakai dia. Jadi bawa Dang, Wan Kamarudin, itulah yang saya kata tu, bila kesunyian, kesedihan, jadi malam tu tak adalah plan apa, kita ada generator kecil kita nyala kan. Kita nak ambil gambar, jadi kita adalah lampu bateri yang boleh menyala daripada kamera. Jadi Dang, budak-budak duduk keliling dia ni, Dang pun kumpulkan budak, dia ambil satu budak, dia jadikanlah demo tu cuci shampoo. Satu kemah tu keluar dia macam persembahan lah. Persembahan lah. Jadi macam show bagaimana menggunakan ubat kutu. Itulah pengalaman saya dengan Dang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu soalan daripada pembaca ni. Dia kata ada satu gambar tu Sony yang kita ada bulatkan. Saya tengah bagi bantuan tu, siapa tu budak tu. Okey, kejap Sony akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu gambar tu. Gambar itu ada satu kami bulatkan yang warna merah. Budak itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan adalah mangsa kepada gempa bumi di Pulau Nias.
Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, beberapa bulan selepas kejadian gempa bumi besar dan tsunami di Aceh, berlaku satu lagi gempa bumi yang juga cukup besar, iaitu di Nias di Sumatera Utara yang mengorbankan lebih 1,000 orang. So anak yang kita bulatkan yang merah itu, kalau tuan-tuan boleh tengok itu, dia ibu bapanya meninggal dunia akibat gempa bumi. Tapi tuan-tuan tahu apa yang berlaku 20 tahun kemudian? Anak yang kita bulatkan itu kini adalah seorang ustaz, berjaya melanjutkan pelajaran di salah sebuah universiti di Jakarta dan kini merupakan seorang pendakwah. Ketika kalau tuan-tuan tengok gambar saya tu, ketika itu saya menyerahkan bantuan sumbangan daripada Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jajis kepada rumah anak yatim, dan anak itu juga salah seorang daripadanya, dan di tepi dia itulah namanya Mahathir Mohamad. Kalau tengok tu, nama budak tu kebetulan Mahathir Mohamad, diberi nama sempena nama Perdana Menteri. Bapa dia bagi nama sempena Perdana Menteri. Dan apabila Tun Mahathir ketika itu tahu bahawa salah seorang anak yatim itu dinamakan sempena namanya, beliau telah meminta saya membawa balik kanak-kanak tersebut ke Al-Ostar, dan dia disekolahkan di sekolah Yayasan Al-Buhari. Itulah cerita dia. Dan budak tu pun sekarang dah kembali semula ke Pulau Nias. First 1 hour tadi kita bercakap tentang pengalaman sebab tu membuat liputan tragedi bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh. Kali ini kita akan pergi pula pengalaman membuat liputan di Nias. Nias ni terletak di Sumatera Utara, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok map tu, dia sebenarnya tak jauh. Kalau pesawat tu nak pergi dekat daripada Medan ke Nias tu hanya setengah jam, tetapi kalau ikut perjalanan laut, dia mengambil masa sehari suntuk untuk sampai. Pulau Nias ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah pulau yang majoriti penduduknya adalah bukan Islam. Dan kalau tengok fizikal orang dia pun agak lain. Dia seperti Cina, bermata agak sepet. Majoriti daripada mereka masih lagi terlibat dalam animisme, kepercayaan zaman dulu kan. Hanya orang Islam jumlahnya cukup sikit saja. Tetapi apa yang berlaku di Pulau Nias ni, gempa bumi telah menyebabkan hampir 1,000 orang penduduknya terbunuh, di mana majoriti yang terbunuh adalah penganut Islam. Ini kerana kejadian itu terjadi berhampiran dengan bandar pulau tersebut, iaitu Gunung Sitoli, di mana majoriti orang Islam tinggal di Gunung Sitoli. Bayangkan, dah lah orang Islam pun tak ramai di situ, kejadian gempa bumi itu menyebabkan hampir 30% ke 40% orang Islam di pulau tersebut meninggal dunia. Itu bang, mungkin abang pernah dengar bang tentang Nias ni bang? Ya, Nias pernah. Lepas tu berlaku Nias, tapi saya tidak ke Nias. Saya hanya di Aceh. Ray, ceritalah pengalaman kau di Nias. Sebab Nias saya hanya follow je lepas tu melalui news. Sebab saya dah 2 bulan. Berarti saya punya mission habis lebih kurang dalam pertengahan Februari. Saya balik. Lepas tu dia berlaku di Nias, saya tak turun.
Bila bercakap tentang Pulau Nias ni tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah bercerita, kalau siapa yang pernah mengikuti Facebook saya tahulah cerita ni. Tapi untuk sekian kali ni saya ingin cerita. Bila bercakap tentang Pulau Nias, kejadian gempa bumi besar di Pulau Nias, saya tidak akan lupa tentang seorang susuk tubuh yang bernama Dr. Jamaluddin Jarjis, ataupun Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya cakap begitu? Saya tidak ada kena-mengena dengan beliau. Saya bukanlah seorang ahli politik ataupun jawatan kuasa politik dan sebagainya. Saya juga bukan pegawai beliau. Tetapi ketika itu, Dr. Jamaluddin Jarjis merupakan menteri yang jaga sains, lebih kurang menteri Musti lah yang kita ada sekarang. Jadi apa ada saja gempa bumi, tsunami apa semua, Tan Sri Jamaluddin Jarjis akan digerakkan untuk mengetuai sebarang mission, kerana ia bila berlakunya bencana-bencana alam, dia ada kaitan juga untuk keperluan kerajaan untuk membeli peralatan baru, peralatan untuk mengesan gempa bumi, tsunami awal dan sebagainya. Di sinilah peranan Tan Sri Jamaluddin Jarjis yang ketika itu Menteri Sains. Tuan-tuan dan puan-puan, bila berlakunya gempa bumi di Pulau Nias, saya telah ke sana sebagai seorang wartawan asalnya. Hanya sebagai seorang wartawan untuk membuat liputan. Tetapi siapa sangka daripada hari, sambung ke 2 hari, sambung ke 3 hari, akhirnya saya berbulan-bulan on off ke Pulau Nias, dan sehinggalah lebih 10-11 tahun saya akan berulang-alik ke Nias. Ini pengalaman peribadi tuan-tuan. Daripada hanya sekadar seorang wartawan yang pergi membuat liputan, akhirnya nasib baiklah orang kata bukan apa, tahun ini kebetulan pandemik, hampir 2 tahun. Kalau tak hampir setiap tahun 2 kali saya akan ke Pulau Nias. Kenapa saya katakan saya teringatkan susuk tubuh bernama almarhum atau Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis ini? Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, setiap tahun sejak kejadian itu, beliau akan menggunakan wang peribadinya untuk dihantar ke pulau tersebut untuk membantu orang-orang Islam yang berada di pulau berkenaan. Ceritanya bermula begini: apabila suatu hari Tan Sri Jamaluddin ada terbaca di Utusan Malaysia mengenai artikel saya yang ramai penduduk Islam terbunuh di pulau tersebut. Jadi dia sudah hubungi saya secara direct. Dia berkata, Syaril, saya Dr. Jamaluddin, Menteri Sains. Okey, ya YB, apa boleh saya tolong? Cuba dia minta saya ceritakan sedikit tentang Pulau Nias. Saya pun ceritalah, pulau itu majoriti penduduknya bukan Islam, tetapi orang Islam hanya kecil saja jumlah dia. Itu pun ramai yang terbunuh kerana ketika berlaku gempa bumi itu, ia berlaku di pusat bandar di mana ramai orang Islam ada di situ. Jadi dia kata, Syaril, saya nak kamu jangan balik lagi. Nanti saya hubungi ketua pengarang ataupun bos kamu untuk meminta supaya kamu stay lagi di sana. Boleh tak kamu pergi tengok nasib orang-orang Islam di pulau tersebut? Bila saya beritahu orang Islam tak ramai di pulau tu. Pulau ni orang kata pulau yang terpencil tuan. Jauh, dah dekat garisan kepulauan Hindi dah. Kan? Jadi tak banyak kemudahan, agak mundur dan sebagainya. Kapal terbang pun masuk sehari sekali je. Kalau naik bot kena 12 jam sehari. Kadang-kadang kalau ada gelombang apa semua, pergi pagi, pergi malam, esok baru sampai. Jadi daripada seorang wartawan tuan-tuan, saya dah bertindak jadi koordinator pula ataupun wakil Tan Sri Jamaluddin. Jadi saya pun buat kerja saya, pergi sana, saya pun beritahulah YB ini. Sejak daripada tu tuan-tuan, tiap-tiap tahun selama lebih 12 tahun tuan-tuan, setahun 2 kali, iaitu ketika Raya Haji, Aidiladha dan juga Aidilfitri, saya akan diarahkan masuk ke sana dengan membawa sejumlah duit yang agak besar. Apa yang dibuat dengan duit itu? Allahyarham telah meminta kami untuk mendirikan, memperbaiki masjid-masjid yang rosak, surau-surau yang rosak,
Allahyarham meminta kami membelanjakan duit itu untuk mendirikan rumah anak-anak yatim dan memberi bantuan kepada keluarga-keluarga mereka dan waris-waris mereka. Tapi Allahyarham memberikan syarat kepada saya, jangan diceritakan kepada media ataupun siapa-siapa, kerana ini adalah cukuplah antara saya dan arwah. Saya ingat lagi kata-kata dia, Syaril, sementara aku masih hidup, janganlah kau cerita pasal siapa-siapa. Itulah cerita dia. Itu bila kata tentang Pulau Nias ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin kongsilah. Saya hanya mendedahkan cerita ini apabila Allahyarham terbunuh dalam nahas helikopter. So selepas 2-3 hari jenazah beliau dikebumikan, saya pun decide untuk bercerita mengenai budi dan jasa beliau kepada orang-orang Islam di pulau tersebut. Ini kerana ketika hidupnya dia beritahu jangan diceritakan pada siapa ketika aku masih hidup. Jadi saya merasakan bahawa beliau pun sudah meninggal dunia, inilah masanya. Bukan apa supaya saya berharap agar kita doakanlah agar roh Allahyarham dicucuri rahmat, kerana jasanya sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang tidak tahu. Dan apabila saya refer perkara tersebut kepada anak beliau sendiri, anak beliau pun terkejut. Rupanya bapanya setiap tahun ada menyumbang ataupun memberi zakat yang jumlahnya cukup besar kepada penduduk-penduduk Islam di Pulau Nias. Kalau tuan-tuan tak tahu di mana Pulau Nias, tuan-tuan boleh Google, type saja Pulau Nias ataupun Nias Island. Pulau ni, tuan-tuan, sebenarnya sangat terkenal di kalangan pelancong-pelancong kerana dia dianggap dia mempunyai tempat orang surfing. Mat Saleh ni surfing dianggap antara yang terbaik di dunia selepas Hawaii, Tuan Haji. Pulau Nias ni menjadi tumpuan pelancong terutama daripada Australia yang dia orang nak pergi ke Hawaii jauh. Jadi paling dekat adalah di Indonesia dan kos sudah tentu berkali-kali ganda lebih murah. Dan saya sudah sampai. Bayangkan saya daripada hanya wartawan, saya ibarat dah boleh dapat kunci Pulau Nias, Tuan Haji. Tiap tahun saya akan bawa duit untuk membangunkan bagi kepada orang Islam, rumah anak yatim, masjid, repair surau, repair dewan. Malah pernah satu hari itu Tan Sri memberitahu Syaril, alang-alang memandangkan penduduk majoritinya di sana adalah orang Kristian ataupun yang bukan beragama Islam, boleh tak kamu tolong sampaikan sumbangan daripada rakannya. Rakan dia ni bukan Islam, orang Kristian, minta tolong saya sampaikan kepada orang gereja di sana. Yalah, saya pun alang-alang dah pergi, apa salahnya saya katakan, saya bawa sekali sumbangan daripada rakan Allahyarham. Itulah sedikit sebanyak, Tuan Haji, tentang Pulau Nias ni. Di mana ramai yang tak, bila berlakunya tsunami Aceh, ramai cerita mengenai Nias ni agak tenggelam. Kerana Aceh tu dah tentulah besar, tapi sebenarnya 2-3 bulan selepas itu berlaku satu lagi kejadian besar. Beza dia, kalau Aceh disertai dengan tsunami, tapi di Nias dia hanya ada gempa bumi je. Itulah, Tuan Haji, sedikit mengenai apa yang berlaku di Pulau Nias. Okey. Kita ada berapa orang sekarang ni dah? Okey, itu je untuk story hari ini.